Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Jadi berita terhangat pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah tentulah berita PKR telah menyatakan akan terus menamakan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri mereka dan menolak sama sekali pencalonan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri bagi pihak Pakatan Harapan. Jadi perkara ini memang kita dah nampak lama dah. Di mana kalau anda ikutilah siri-siri video saya sekian lama, sama ada live ataupun video rakaman, berlaku satu power struggle dalam Pakatan Harapan itu sendiri, di mana DAP, PAN dan juga Warisan menyebelahi Tun Mahathir selaku calon Perdana Menteri dan PKR memangnya tidak mahu untuk mengalah lagi dah. Kali ini mereka mahu Anwar tetap menjadi Perdana Menteri dan hari ini telah dibuktikan pada 19 bulan Jun pada hari ini, mesyuarat Majlis Pimpinan PKR tadi telah memutuskan bahawa Anwar akan tetap menjadi calon Perdana Menteri bagi mereka. Dan kini terpulanglah kepada DAP, PAN dan juga Warisan sama ada ingin menerima ataupun ingin menolak cadangan tersebut. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang sangat menarik untuk kita perhatikan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Pertamanya kita harus menolak tepi penerimaan Warisan ataupun PAN dan kita hanya fokus kepada DAP sahaja. Kerana Warisan sudah tentulah mereka ini memang menyebelahi Mahathir dan sudah tentulah Warisan tidak mahu untuk kehilangan kerusi mereka dekat Sabah kerana begitu ramai sekali adun-adun di Sabah itu daripada kalangan ahli DAP. Dan orang kata apa, keadaan Warisan juga begitu precarious, begitu lemah pada ketika ini dan mereka sudah pastilah mereka akan mengikut apa sahaja yang telah dinyatakan oleh DAP sebagai parti yang paling dominan dalam Pakatan Harapan Plus. Berkenaan dengan PAN pula, tak payah ceritalah pasal PAN ni, buat pening kepala je. Jadi, persoalan timbul, adakah DAP akan menerima ultimatum ini? Baik, kita kaji di sini ya. Pertamanya, DAP sebenarnya bukan lagi satu rahsia, mereka memang mahukan Tun. Walaupun terdapat sedikit percanggahan pendapat dan juga orang kata apa, perselisihan faham antara Anthony Loke dan juga Lee Kuan Yew, tetapi difahamkan Liew Chin Tong telah berjaya sekurang-kurangnya untuk membolehkan kedua-dua individu ini berada dalam paksi yang sama, iaitu untuk menyokong Tun Mahathir pada ketika itu. Di mana kenapa DAP ini lebih menyebelahi Tun? Satu sahaja sebabnya, iaitu untuk memastikan undi Melayu ini masih lagi ada untuk Pakatan Harapan Plus. Di samping itu, kebolehupayaan Tun untuk menarik MP-MP daripada Bersatu yang masih lagi menyokong Tun adalah sangat-sangat diperlukan oleh DAP dan juga Pakatan Harapan Plus. Anwar tak ada akses ini. DAP tidak percayakan Anwar lagi untuk menarik undi-undi orang Melayu. Dan DAP juga tahu Anwar memang tidak akan dapat menarik MP-MP daripada Bersatu ini untuk menyertai mereka. Untuk menarik MP UMNO pun belum tentu lagi. Tetapi Tun ada akses untuk kedua-dua parti ini. Jadi, bagi DAP dan juga Pakatan Harapan Plus, Tun sebenarnya jauh lebih bernilai berbanding dengan Anwar. Kerana itulah mereka boleh mengeluarkan ultimatum pada lusa semalam, iaitu bila Anthony Loke mengatakan bahawa DAP, PAN dan juga Warisan telah memutuskan akan mencalonkan Tun dan PKR diminta menyatakan pandangan. So, secara asas ya tuan-tuan dan puan sekalian, kini persoalan yang menarik timbul, apakah tindakan PKR sekiranya jikalau DAP tetap berkeras untuk terus menamakan Tun sebagai calon Perdana Menteri? Adakah akan berlaku satu lagi orang kata apa, satu perbincangan dalaman untuk membolehkan penyelesaian menang-menang diperoleh antara Anwar dan juga Tun Mahathir? Tetapi saya menjangkakan benda ini adalah sangat-sangat mustahil untuk dilaksanakan kerana Anwar sudah pastilah tidak mahu lagi mempercayai Tun Mahathir selepas Mahathir telah mengkhianati beliau sebanyak 2 kali. Manakala Tun Mahathir pula sudah pastilah tahu yang Anwar akan sailang dia dari belakang. Jadi Tun juga tidak mahu untuk memberikan sebarang jaminan agar Anwar dapat kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi sekarang ini dalam Pakatan Harapan Plus dia tengah belaga angin sekarang. Perpaduan boleh dikatakan hampir tiada dan memang tinggal perpecahan sahajalah dalam Pakatan Harapan Plus ini. Dan jikalau perpecahan itu berlaku, jikalau PKR benar menarik pendirian, membuat pendirian untuk menarik diri daripada Pakatan Harapan Plus, satu perkara yang menarik akan disaksikan di sini. Adakah PKR akan bergerak secara solo
seperti mana yang telah dilaungkan oleh begitu ramai sekali akar umbi mereka seperti si Iswardi Morni itu. Dia kata kami boleh bergerak solo dan sebagainya. Ataupun PKR akan membentuk satu gabungan lain bersama-sama dengan tim lain. Mungkin saya tak tahu tim mana yang akan menjelahi PKR. Ataupun mungkin PKR akan bersama-sama dengan Muhyiddin untuk membentuk satu gabungan baru. Mengambil kira hubungan antara Muhyiddin dengan Muafakat Nasional tidak baik dan sebagainya. Tetapi itu masih lagi far-fetched. Masih lagi belum dipastikan lagi. Sebab kita tak boleh menolak kemungkinan tau. Di mana orang kata ada deal ataupun ada perbincangan yang mendalam telah dilakukan oleh Anwar ketika beliau berjumpa dengan Muhyiddin tak lama dulu. Okey? Dan kalau kita tengok macam mana keadaannya, let's say lah kalau PH berpecah selepas ini. Selepas DAP menyatakan sokongan, tak nak Mahathir, tak nak dengar cakap Anwar sebagainya. Baik. Yang menarik kita perhatikan ialah ketika sidang Parlimen Julai nanti. Macam mana kita tahu, pada ketika itu, usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin berkemungkinan besar akan dibentangkan kerana usul tersebut telah pun diterima oleh Speaker Dewan Tan Sri Maarif. Okey? Dan menarik untuk kita perhatikan sama ada Anwar dan juga PKR akan bertindak bersama-sama dengan geng-geng Pakatan Harapan yang lain untuk menyokong undi tidak percaya tersebut menyebabkan kejahatan Muhyiddin, ataupun Anwar akan menentang tidak menyokong undi tak percaya tersebut, ataupun Anwar akan berkecuali. Kalau ikutkan pemerhatian daripada saya dan begitu ramai sekali pemerhati politik di alam maya ini, sekiranya berlaku perpecahan antara PKR dan juga Pakatan Harapan Plus, dan sekiranya selepas perpecahan itu undi tidak percaya ini akan diadakan, ataupun mungkin Pakatan Harapan Plus ini tidak berpecah, PKR masih lagi berada dalam Pakatan Harapan Plus, cuma menyembunyikan diri saja, tak nak begitu orang kata menonjol sangat dan sebagainya. Ketika undi tidak percaya nanti, kemungkinan besar PKR akan bertindak untuk berkecuali. Sebagai satu tanda protes kepada Mahathir Mohamad juga sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, apa sahaja yang bakal berlaku selepas ini adalah satu perkara yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Terutamanya dalam kita menanti apakah jawapan balas DAP yang mewakili Pakatan Harapan Plus terhadap ultimatum PKR pada hari ini. Tetapi satu sahaja perkara yang pasti. Tidak kiralah mereka ini bersetuju untuk mencalonkan Anwar ataupun bersetuju untuk kembali mencalonkan Mahathir. Yang nyata satu saja, faktanya satu saja. Rakyat Malaysia sudah muak, sudah jelak, sudah bosan, sudah give up dengan politicking daripada kedua-dua figura ini. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, boleh katakan majoriti rakyat Malaysia, kedua-dua figura ini telah melepasi sell by date mereka. Tidak lagi relevan dan mereka berdua ini seharusnya berehat sahaja. Kerana pergeseran mereka berdua inilah yang telah menyebabkan perpecahan, terutamanya di kalangan orang-orang Melayu dalam negara ini. Pergeseran mereka berdua inilah yang telah mengheret negara ini ke kancah politik demi kancah, demi kancah, demi kancah. Sehingga rakyat semakin lama semakin tersepit, semakin terbeban. Anda boleh lihat, anda boleh tengok sendiri. Sepanjang perbincangan Pakatan Harapan Plus daripada bulan 5 sampailah sekarang, daripada bulan 4 sebenarnya, sampai sekarang kalau kena ikutkanlah. Perbincangan mereka hanya berkisar kepada hendak melantik calon Perdana Menteri sahaja. Dia tak cerita pun agenda rakyat. Dia tak cerita pun tentang pakej rancangan ekonomi. Dia tak cerita pun tentang pengangguran yang semakin tinggi akibat COVID-19. Tak ada. Yang mereka bincangkan hanyalah calon Perdana Menteri. Itu sahaja. Itu pun dah cukup untuk membuatkan rakyat jelak dan rakyat telah menjadi muak terhadap kedua-dua figura ini. Jadi, secara jujurnya saya boleh kata di sini, tidak kiralah siapa sahaja yang bakal dipilih oleh Pakatan Harapan Plus, rakyat Malaysia keseluruhannya pasti akan menolak mereka. Berilah nama-nama lain pula yang naik. Dah fed up dah, cemuih dah. Kita tengok dua-dua muka ini sahaja yang asyik dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri. Dah macam tak ada muka lain. Jadi sekali lagi kita akan perhatikan apakah jawapan balas DAP selepas ini. Dan insya-Allah teruskan menonton video-video saya, ikutilah page FB saya Al-Hajri Studios dan juga channel YouTube saya Al-Hajri Studios untuk mengikuti perkembangan terkini dunia politik dan juga isu semasa tanah air ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Jemput subscribe dan juga like serta follow
Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.